Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 5 akan melakukan pembentangan tentang kajian tahap kesedaran pelajar UPHM terhadap gerakan fahaman autism di Malaysia. Tajuk ini berkait rapat dengan topik yang dipilih oleh kami iaitu metafizik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Izzah Azan, Nur Afika, Nazatul Syafika, Fadila, Nur Aizani, Sasmita, Nurul Syafika dan Nur Nabila. Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzah Azam binti Kamal Arifin, nombor matrik AE200116. Pengenalan. Apa itu autism? Autism boleh diistilahkan berasal daripada perkataan Yunani iaitu atheos yang bermaksud tiada Tuhan. Dalam bahasa Arab pula dianggap sebagai mulhid atau ilhad iaitu menyimpang daripada pandangan yang benar. Menurut pandangan Islam pula, autism menolak kewujudan Tuhan dan agama, bermaksud ateis ni adalah seseorang yang tidak mempercayai Tuhan, tak kiralah dia beragama Islam maupun Kristian, Buddha dan sebagainya. Bagi pernyataan masalah pula ialah, yang pertama ialah permasalahan yang dapat kita lihat daripada berlakunya fahaman autism ini semakin berluasa adalah, yang pertama, tindakan sekumpulan anak Melayu yang beragama Islam menyertai kelab aktis Republik Kuala Lumpur dan berbangga menggelarkan diri mereka sebagai bekas Muslim. Hal ini amat memalukan dan menunjukkan bahawa para remaja pada masa kini lebih gemar untuk mempercayai fahaman autism ini. So yang kedua adalah komuniti dalam talian seperti laman Facebook Autism Republic, Warung Autis dan Malaysian Autis Confusion masih bergerak aktif sehingga hari ini, dan hal ini amat membimbangkan. Dan yang ketiga adalah ramai belia Muslim terjebak dalam fahaman autism disebabkan perasaan was-was yang wujud dalam diri terhadap ketetapan syariah. Bagi mereka, mereka tidak mahu dikungkung. Jadi mereka menganggap fahaman autism ini sebuah jalan untuk mereka mendapatkan kebebasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazatul Syafika binti Amri, nombor kad matrik DE20009. Jadi, untuk bahagian kedua, saya akan menerangkan tentang kajian lepas. Menurut kajian yang pernah dilakukan oleh Masyitah Sulaiman, Maria Munira, Abdul Muttalib, Rozizawati, Muhammad Ramli dan Wan Muhammad Fazrul Azdi Wan Razali, yang bertajuk Agama sebagai Faktor Pelestarian Pembangunan Mampan Nilainya dari Perspektif Kehidupan Belia Masa Kini. Berdasarkan penulisan ini, membincangkan tentang penilaian tahap kefahaman agama dalam kalangan belia Melayu, Cina, India dan lain-lain di kawasan Lembah Kelang. Malah, kajian ini dapat dilihat bagaimana penghayatan agama dalam kehidupan belia pada zaman moden kini. Seterusnya adalah penulisan daripada Nur Salihah Muhammad Saleh, Ahmad Munawar Ismail, Nur Hafizah Muhammad Haridi serta Zainura Daud, yang bertajuk Pemikiran Tidak Beragama dalam Kalangan Belia Islam di Malaysia. Kajian ini bertujuan bagi menganalisis tahap pemikiran tidak beragama berdasarkan dominan pengetahuan perspektif dan sikap golongan belia Islam terhadap fahaman spekulatif. Di samping itu, kajian yang telah ditulis oleh Zainura Daud, Nur Salihah Muhammad Saleh, Nur Hafizah Muhammad Haridi dan Ahmad Munawar bin Ismail yang bertajuk Belia Terhadap Pemikiran Tidak Beragama. Kajian ini bertujuan tentang tinjauan terhadap pemikiran golongan tidak beragama serta menganalisis aspek sikap golongan belia Islam di Malaysia. Akhir sekali, kajian yang ditulis oleh Nurul Atira Musa dan Hendun Abdul Rahman Shah yang bertajuk Penyebaran Fahaman Bertentangan Akidah Islam di Media Sosial dari Perspektif Undang-Undang dan Syariah di Malaysia. Kajian ini untuk menyikap realiti ancaman akidah yang berlaku khususnya di media sosial. Di samping itu juga mengupas peruntukan undang-undang di Malaysia. Maka, jelaslah di sini berdasarkan kajian-kajian lepas, beza antara kajian kami adalah untuk mengetahui tentang lebih lanjut lagi berkaitan fahaman etis yang berlaku di kalangan remaja, terutamanya kepekaan para pelajar UTHM tentang permasalahan tersebut.
Untuk bahagian yang ketiga adalah objektif kajian kami. Untuk objektif kajian kami adalah untuk mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan tajuk dan tema kajian. Yang pertama, objektif kajian kami adalah mengkaji tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap fahaman etis dalam kalangan remaja di Malaysia. Yang kedua adalah menjelaskan ketidakfahaman konsep metafizik merupakan salah satu faktor etis dalam kalangan remaja di Malaysia. Dan yang terakhir adalah membincangkan langkah-langkah dalam menangani masalah fahaman etis dalam kalangan remaja di Malaysia. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Afiqah binti Muhammad Safi. Saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah lapangan yang berdasarkan rujukan mengenai perkara berkaitan dengan persempelan pengukuran dan analisis data. Bagi instrumen kajian ini adalah untuk mengumpulkan data dengan menjawab soalan pendidikan. Pembuatan borang soal sidik adalah melalui Google Form. Cara mendapatkan responden. Pemilihan responden adalah terdiri daripada 51 orang responden yang merupakan pelajar UTHM yang dipilih mengikut kategori berdasarkan jantina, fakulti, tahun pengajian dan bangsa. Bagi pengedaran borang soal selidik telah diedarkan dalam bentuk Google Form melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Seterusnya ialah mengenai borang soal selidik kajian. Terdapat 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A adalah contoh untuk maklumat responden. Bahagian B ialah mengenai objektif pertama iaitu tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap fahaman etisme dalam kalangan remaja di Malaysia. Untuk soalan bahagian C ialah berkaitan objektif kedua iaitu tahap kefahaman pelajar terhadap konsep metafizik dan hubungannya dengan gerakan fahaman etisme. Dan bagi bahagian D, ia merupakan objektif yang ketiga iaitu langkah-langkah menangani masalah fahaman etis dalam kalangan remaja di Malaysia. Bahagian B, bahagian C dan bahagian D, ia menggunakan skala ya atau tidak untuk mengkaji kefahaman responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Muhammad Syari, Pembangunan Mengaji AP 200347. Saya akan menyambung tangan mengenai pembincangan data yang kami perolehi. Kumpulan kami telah menjalankan borang soal sidik melalui Google Form dan diagihkan pada pelajar UTHM bagi mendapatkan maklumat mengenai isu yang kami kaji. Okey, di sini saya paparkan beberapa data yang telah kami perolehi melalui borang soal sidik yang telah kami edarkan. Borang soal sidik ini mengandungi 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Saya akan menerangkannya iaitu bahagian A terdiri daripada demografi responden seperti jantina, bangsa, tahun dan fakulti. Yang pertama adalah jantina. Carta pada atas menunjukkan seramai 23 orang daripada 51 responden adalah lelaki bersamaan 45.1 dan selebihnya adalah perempuan iaitu 28 bersamaan 54.9. Yang kedua adalah fakulti. Catatan di atas menunjukkan bahawa responden terdiri daripada 8 fakulti iaitu FPTP, FKEE, FSKTM dan lain-lain lagi. Okey, daripada catatan di atas, kebanyakan responden paling tinggi terdiri daripada FKEE iaitu 25.5% bersamaan 13 orang. Yang ketiga ialah tahun. Okey, catatan di atas menunjukkan responden terdiri daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Catatan di atas menunjukkan tahun 1 adalah paling tinggi iaitu 80.4 bersamaan 41 orang, diikuti dengan tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Okey, yang keempat adalah bangsa. Responden UTHM terdiri daripada pelbagai bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Okey, bangsa Melayu adalah paling tinggi iaitu 90.2% bersamaan 46 orang.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbincangan di bahagian B. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nur Aizani binti Burhanuddin. Nombor matrik saya ialah CB200145. Seterusnya, di bahagian B, ini terdapat kotak di dalam dapatan kajian. Di bahagian B terdapat 10 soalan yang telah disediakan. Analisis telah dilakukan dan 8 daripada 10 soalan mendapat sokongan penuh daripada responden, manakala 2 daripada 10 soalan tersebut tidak mendapat sokongan daripada responden. Seterusnya, setelah hasil perbincangan yang kami lakukan, di bahagian B, hampir 80% di kalangan pelajar UTHM sedar akan fahaman ateis yang semakin berusangkan di dalam kalangan remaja di Malaysia. Manakala hampir 20% di kalangan pelajar UTHM tidak sedar akan fahaman ateis yang sedang berleluasa di dalam terutama di dalam kalangan remaja di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mak Basani. Saya akan meneruskan pada bahagian C. Di bahagian C, terdapat 10 soalan yang telah disediakan untuk bahagian ini. Pada bahagian C ini, 8 daripada 10 mendapat hampir 100% sokongan daripada responden. Manakala 2 daripada 10 tidak mencapai hampir 100% sokongan daripada responden. Untuk bahagian perbincangan pula, hampir 60% pelajar UTHM mengetahui bahawa metafizik berkait rapat dengan fahaman etis, manakala 40% daripada kalangan pelajar UTHM tidak mengetahui bahawa metafizik berkait rapat dengan fahaman etis. Berdasarkan analisis data yang dikaji, kebanyakan responden bersetuju mengenai ilmu metafizik merupakan cabaran utama dalam ilmu falsafah. Sebanyak 96.1% para responden bersetuju bahawa ilmu metafizik mengkaji tentang hakikat kewujudan sesuatu kehidupan. Ilmu metafizik adalah ilmu yang membahaskan tentang hakikat sesuatu perkara atau benda. Hal ini kerana tajuk-tajuk berkaitan dengan Tuhan dan agama ada dibincangkan dalam disiplin ilmu metafizik yang menggunakan logik akal dalam menganggapi setiap persoalannya. Oleh itu, fahaman etis iaitu golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan berkait rapat dengan ilmu metafizik yang mengkaji tentang kewujudan Tuhan mengikut logik. Manakala sebanyak 40% responden tidak mengetahui bahawa ilmu metafizik berkait rapat dengan fahaman etis. Hal ini mungkin disebabkan para responden tidak mengetahui apakah kaitan metafizik dan fahaman etis. Mungkin kerana mereka menganggap metafizik merupakan ilmu yang sangat luas dan abstrak. Ia adalah ilmu di bawah cabaran ilmu falsafah, di mana ia adalah kajian mengenai sesuatu yang sangat luar biasa, di mana ilmu ini sudah sekian lama dikaji oleh ramai tokoh falsafah dari sebelum Masihi lagi. Pada pendapat saya, ilmu metafizik ini akan berkembang mengikut aliran zaman dan mengikut kajian-kajian yang akan digali, yang bakal digali lagi oleh ilmuwan terkini dan akan datang. Mungkin cara membahaskannya juga akan sejajar dengan cara mengikut aliran zaman tersebut. Pada video ini saya akan menerangkan untuk kajian bahagian D. Berdasarkan dapatan kajian, kami edarkan 10 soalan untuk langkah-langkah mengatasi masalah etism di kalangan remaja di Malaysia. 7 daripada 10 mendapat 100% sokongan responden, manakala 3 daripada 10 tidak mendapat 100% sokongan responden. Yang pertama ialah perbincangan yang mendapat 100% persetujuan daripada 51 orang responden. Langkah-langkah yang kami edarkan, yang pertama dapat mendidik para remaja lebih memahami maksud dan konsep ketuhanan. Kenapa para pelajar UTHM bersetuju? Kerana sebenarnya fahaman ateism ni ditersebar kerana para remaja zaman sekarang kurang kefahaman ataupun kurang kefahaman yang teguh terhadap konsep agama masing-masing ataupun konsep ketuhanan itu sendiri. Okey,
Yang kedua ialah langkah-langkah ini dipersetujui oleh para pelajar UTHM kerana majoritinya menggunakan media sosial. Bukan semua remaja tidak memahami konsep ketuhanan ataupun konsep agama. Maka mereka yang tahu sepatutnya menggunakan media sosial mereka untuk menyebarkan tentang hal-hal seperti pegangan teguh tentang Buddha atau pegangan teguh tentang Islam, supaya masyarakat remaja sesama sendiri akan dengar akan membaca dan juga sedar sebenarnya mereka dapat info yang sebenarnya fahaman atheism ni sebenarnya salah ataupun sebenarnya sebegini fahaman konsep agama. Okey, yang ketiga ialah hubungan kekeluargaan ibu dan bapa. Antara langkah-langkah kami edarkan terdapat menyentuh konteks hubungan ibu bapa dan anak-anak. Seperti yang kita tahu, para remaja ini asalnya daripada kecil sampai ke remaja, ada kebanyakannya mempunyai ibu bapa. Ibu bapa mereka sepatutnya membawa memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka, seperti mengajar mereka tentang agama, mengajar mereka tentang konsep ketuhanan agar mereka tidak tersimpang apabila mereka menjadi dewasa kelak. Seterusnya saya akan teruskan dengan perbincangan yang tidak mendapat 100% persetujuan daripada 51 orang responden. Yang pertama, tidak peka akan maksud atau hasutan. Yang kedua, keliru bagaimana kepercayaan beragama secara sistematik. Yang ketiga, tidak bersetuju mewujudkan unit kaunsil di pusat ibadah. Para pelajar, segelintir pelajar UTHM kemungkinan tidak memahami sebenarnya maksud atau hasutan. Atau hasutan sebenarnya diwujudkan untuk membanteras segelintir masyarakat yang cenderung mempersoalkan ataupun menghasut perkara-perkara sensitif ataupun unsur-unsur agama ataupun unsur-unsur perkauman yang dapat menyebabkan kucar-kacir di kalangan rakyat Malaysia. Untuk kepercayaan beragama secara sistematik, sebenarnya ialah tentang kita mengajar semula kepada para remaja ini konsep daripada basic sebelum bergerak ke sebelum kita memperkembangkan faham agama dalam diri para remaja, seperti kita mula daripada memahamkan konsep ketuhanan itu sendiri, seperti dalam konteks Islam memahami rukun agama, memahami rukun Islam, memahami rukun iman, sebelum kita bergerak untuk mengajar mereka untuk cara yang betul beribadah. Okey, bagi segelintir yang tidak bersetuju untuk mewujudkan unit kaunsil di pusat ibadah, kami berpendapat bahawa ini kerana dalam setengah pusat ibadah telah mempunyai seperti ceramah ataupun khutbah, tapi bila mewujudkan unit kaunseling ni dia lebih tertutup, maka dapat memberi ruang kepada para remaja ni untuk membuka sebenarnya masalah-masalah mereka ataupun ketidakfahaman mereka tentang agama. Selamat sejahtera. Saya Sasmita Davanathan, matrik CE 20053 dari kumpulan 5 akan membentangkan kesimpulan bagi kajian kami. Okey, kajian ini telah dijalankan untuk mengaji tahap kesedaraan pelajar UTHM terhadap gerakan fahaman atheism dalam kalangan remaja di Malaysia. Berdasarkan masalah atheism yang berlaku, terdapat majoriti remaja terjebak dalam atheis. Hal ini demikian kerana golongan atheis yang secara lahiriah bertindak memeluk agama lain kerana terpengaruh dengan rakyat-rakyat yang dibawa oleh penyebar-penyebar agama lain. Analisis telah dilakukan dalam kajian lapangan ini mengaji tahap kesedaran pelajar UTHM terhadap fahaman atheism dalam kalangan remaja di Malaysia. Kebebasan untuk beragama menjadi satu punca utama remaja mengamalkan fahaman etis kerana mereka tersempit dengan kewajipan agama. Etis ini telah tersebar luas terutama di kalangan pelajar pengajian tinggi, tidak kira awam maupun swasta. Oleh itu, remaja harus mengetahui tentang etis. Selain itu, menjelaskan ketidakfahaman konsep metafizik merupakan salah satu faktor atheism dalam kalangan remaja di Malaysia. Remaja harus percayai mengenai kewujudan alam kehidupan selepas mati secara fahaman agama mereka sendiri. Hal ini demikian kerana remaja harus mempunyai fahaman agama kerana setiap agama mempunyai kepercayaan yang berbeza. Di samping itu, terdapat
langkah-langkah dalam menanangi masalah fahaman ateism dalam kalangan remaja di Malaysia. Pihak yang berkuasa perlu memainkan peranan mereka. Contohnya, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk mendidik anak-anak memahami tentang ketuhanan dari kecil. Pihak institusi juga harus menganjurkan program-program dakwah yang mesra golongan remaja, maka dapat membina dan menyuburkan semula pengajian dan fahaman mengikut akidat dan kepercayaan beragama yang sistematik antara remaja. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang mengenai fahaman ateism dengan akta asutan. Oleh itu, penggunaan akad yang rasional haruslah difahami secara jelas supaya remaja dapat berfikir empirikal dan metafizik. Sekian, terima kasih.